Hai semua. Okey. Bersama saya Cikgu Iman. Saya akan meneruskan perkongsian saya berkenaan dengan undang-undang kontrak berdasarkan Akta Kontrak 1950. Jadi sebelum itu jangan lupa klik butang like dan subscribe. Sekiranya ada penambahbaikan ataupun mungkin cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey, untuk perkongsian kali ini saya akan berkongsi dengan anda tentang elemen balasan dalam pembentukan sesuatu kontrak. Okey, kita ibaratkan macam ni. Kontrak tu macam kita nak masak lah kan. Okey, contohnya nak masak sup ayam. Okey, sup ayam tu kita ibaratkan sebagai satu kontrak. So nak masak ayam ni dia ada dia punya bahan-bahan dia. Okay, kalau tak ada satu bahan yang penting tu maknanya tak jadi sup. Sup tu tak jadi. Sama juga dalam kontrak. So dia ada bahan-bahan kita panggil sebagai elemen-elemen penting dalam pembentukan sesuatu kontrak. So antara elemen-elemen yang penting di dalam satu kontrak ni kita ada offer, acceptance, consideration, intention, capacity dan juga certainty. Okey. Kalau sekiranya mana-mana elemen ini tidak wujud, maknanya kontrak kita boleh jadi batal disebabkan ketiadaan mana-mana elemen-elemen ini ataupun salah satu pada elemen-elemen ini. Jadi kita akan tengok, okey, ini contoh kartun yang kita boleh tengok yang mana kita tengok tu ya, perempuan kita panggil kanak-kanak lah, kanak-kanak perempuan tu dia ternanti-nanti. Okay, Ali yang telah berjanji untuk memberikannya hadiah sempena hari jadinya. Jadi keesokan harinya dia telah meminta daripada Ali, what is my birthday present kan, mana hadiah hari jadi dia tuntut kan. Biasalah kanak-kanak kan, dia ingat kalau kita janji ni memang dia akan ingat, dia akan tuntut. Lepas itu kalau tengok itu Ali pun macam was-was, pernah ke aku buat janji ni kan? Okay. Did I make any promise to you? Tu kanak-kanak perempuan tu marah. Yes, you did. You broke your promise. Okay. Kat sini maknanya Ali telah berjanji nak bagi satu hadiah, okay, yang istimewa kepada kanak-kanak perempuan tersebut. Tetapi Ali gagal menunaikan janji tersebut. Dan kemudiannya kanak-kanak tersebut nak membawa tindakan lah. Okay, I'm going to take legal action against you. Okay, ini cerita dia. Okay, so dekat sini kita akan tengok apa isu-isu berbangkit berkaitan dengan balasan daripada kartun ini. Kartun ni simple lah, tapi daripada simple lah kita akan belajar tentang balasan, elemen balasan dalam kontrak. Okey, sebelum kita pergi bincangkan tentang kartun tersebut, kita akan tengok apakah definisi balasan. Okey, mengikut Akta Kontrak 1950. So agak teknikal sikit lah ayat ni kan. Kalau baca tu 2-3 kali juga nak jenuh bagi faham. Okey. Mengikut Seksyen 2D Akta Kontrak 1950, balasan bermaksud apabila di atas kehendak pembuat janji, penerima janji atau orang lain telah membuat atau telah menahan diri daripada membuat sesuatu, membuat atau menahan diri dari sesuatu, akan membuat atau akan menahan diri dari sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri itu atau janji itu disebut sebagai balasan untuk janji itu. So, sekali baca memang kita takkan faham lah. Terutama sekali kalau yang tak ada latar belakang undang-undang. Jadi, untuk mudah kita faham di sini, apakah yang dimaksudkan dengan definisi tersebut. Pihak-pihak yang berkontrak mestilah mempunyai balasan. Okay, balasan masing-masing. Masing-masing mempunyai balasan untuk diberikan kepada pihak yang satu lagi. Sebagai contoh, kita tengok di sini ada dua orang di sini, Azli dan Adam. Okay, Azli dan Adam. Apa yang berlaku di sini? Azli berjanji untuk menjualkan rumahnya kepada Adam dengan harga RM200,000. Okay, sebagai balasan, Adam berjanji untuk memberikan RM200,000-nya kepada Azli. So dalam contoh ini,
masing-masing telah mempunyai balasan kepada pihak yang satu lagi. Azli, apakah balasan daripada pihak Azli? Balasannya ialah rumah. Balasan daripada pihak Adam pula ialah 200,000 yang dibayar kepada Azli. So, ini contoh. Okay? Contoh balasan di dalam kontrak. Masing-masing hendaklah mempunyai balasan yang diberikan kepada pihak satu lagi, supaya kontrak yang kita buat tadi sah di sisi undang-undang mengikut Akta Kontrak 1950. Okey, apa yang berlaku pada kartun tadi? Okey, kanak-kanak perempuan tersebut, dia menuntut janji daripada Ali yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, iaitu hadiah lah kepada sempena hari lahirnya. Tetapi di sini kalau kita lihat, hanya satu pihak yang berjanji untuk memberikan balasan, manakala pihak satu lagi tidak memberikan apa-apa. So di sini hanya Ali sahaja yang berjanji untuk memberikan sesuatu, tetapi tidak bagi pihak kanak-kanak perempuan tersebut. So di sini mengikut Seksyen 26A, perjanjian tanpa balasan adalah batal. So sekiranya mana-mana salah satu daripada parti yang ada dalam kontrak gagal untuk memberikan balasan kepada pihak yang satu lagi, ini boleh menyebabkan kontrak yang tadi dibuat, perjanjian yang kita buat tadi terbatal. Okay, mengikut Akta Kontrak 1950. Jadi saya harap kita semua boleh faham dalam kontrak, balasan adalah satu yang wajib untuk kita provide, untuk kita sertakan kepada pihak yang satu lagi. So untuk jenis-jenis balasan kita ada 3. Okay, ada 3 jenis balasan mengikut Akta Kontrak 1950. Balasan yang pertama dipanggil balasan executory ataupun executory consideration. Yang kedua, balasan tersempurna, executed consideration. Dan yang ketiga, balasan lepas ataupun past consideration. Okey, balasan yang pertama yang disebut sebagai balasan executory. Jenuh juga nak sebut executory kan. Okey. Balasan atau janji yang belum disempurnakan sewaktu perjanjian dibuat, tetapi akan disempurnakan pada masa akan datang. Senang ni macam ni lah. Hari ni kita buat satu perjanjian yang mana ada konsep penawaran dan juga penerimaan, ada offer, ada acceptance. Tetapi balasan itu tidak disempurnakan pada hari perjanjian itu dibuat. Balasan itu akan disempurnakan di hari yang kemudian, di hari akan datang. Sebagai contoh. Contoh yang tadilah Azli dan Adam. Okey, Azli berjanji untuk menjual rumahnya kepada Adam dengan harga RM200,000. Okey, Adam pun akan menyerahkan duit RM200,000 kepada Azli. So, waktu perjanjian ini dibuat, balasan ini tidak dapat diberikan pada waktu perjanjian itu dibuat. Mungkin kerana faktor dokumentasi, faktor kewangan RM200,000, bukannya semua orang ada cash yang banyak kan dalam satu masa. Mungkin Adam terpaksa buat pinjaman bank. So bermakna perjanjian itu telah buat, tetapi balasan itu tidak dapat disempurnakan sewaktu perjanjian itu dibuat, dan akan disempurnakan pada satu masa yang ditetapkan untuk di masa hadapan lah. Itu dipanggil balasan executory. Balasan yang kedua disebut balasan tersempurna ataupun executed consideration. Balasan ini ialah satu janji yang terlebih dahulu perlu disempurnakan sebelum balasan yang satu lagi dilaksanakan. Maknanya kalau balasan satu lagi tu nak disempurnakan, balasan yang pertama tu perlu dibuat dahulu. Sebagai contoh, Aula hilang kucing dan terbuat buat satu iklan reward RM500 kepada sesiapa yang dapat menjumpai dan pulangkan balik kucing kepada Aula. So Adib telah jumpa kucing Aula dan telah menyerahkan kucing tersebut kepada Aula. Okey, jadi di sini Adib telah menyempurnakan satu balasan, iaitu memulangkan kucing kepada Aula.
dan disebabkan itu Aula perlu menunaikan janjinya untuk memberikan RM500 lah kepada Adib. Okey. Itu contoh untuk balasan tersempurna. Jenis yang ketiga ialah balasan lepas. Balasan lepas ni ialah balasan atau perbuatan yang sudah dilakukan sebelum janji pihak satu lagi dibuat. Bermakna sebelum janji itu wujud, terdapat satu balasan yang telah pun disempurnakan. So, lepas penyempurnaan balasan tersebut, barulah datang satu perjanjian di antara dua pihak tersebut. Sebagai contoh, okey, Aufa terjumpa basikal yang dia kenal, ini basikal milik Adel. Okey, Aufa terjumpa basikal yang memang dia kenal basikal ni milik Adel. So, Aufa pun pulangkan basikal tersebut kepada Adel. Dan sebagai tanda terima kasih, Adel telah berjanji untuk memberikan RM100 kepada Aufa. Cuba kita lihat di sini, sewaktu Aufa menjumpai basikal dan memulangkan basikalnya kepada Adel, tiada sebarang perjanjian dibuat antara Adel dan Aufa. Tetapi setelah Aufa menyerahkan basikal tersebut kepada Adel, barulah di sini Adel berjanji untuk memberikan RM100 kepada Aufa, dan perjanjian itu dibuat selepas Aufa memulangkan basikal kepada Adel. Ini dipanggil balasan lepas. Kemudian poin-poin penting berkenaan dengan balasan ini, balasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang ada di dalam kontrak mestilah balasan yang sah di sisi undang-undang. Sekiranya balasan itu tidak sah di sisi undang-undang, mahkamah tidak akan melayan sebarang tuntutan ataupun tiada tindakan yang boleh diambil terhadap pihak yang satu lagi sekiranya ada pelanggaran kontrak berlaku. Sebagai contoh, kontrak membekal air ketum. Kontrak membekal air ketum kan. Siap buat agreement bertulis. Walaupun secara bertulis, tetapi kontrak itu tidak sah kerana apa? Balasan yang ada di dalam kontrak tersebut melanggar undang-undang, iaitu daun ketum tadi kan, ataupun air ketum tadi. Kerana apa? Air ketum itu menyalahi Akta Racun 1952. Jadi secara automatiknya kontrak yang dibuat itu tidak sah disebabkan balasan yang tidak sah di sisi undang-undang. Kemudiannya, keberpadaan balasan ataupun adequacy of consideration. Okey, balasan mestilah bernilai tetapi tidak semestinya berpada. Kalau kita tengok pada seksyen 26 atau kontrak 1950, menyatakan bahawa sesuatu perjanjian tidak akan terbatal semata-mata hanya disebabkan balasan tidak memadai. Okey, kenapa ada gambar Tan Sri Tony Fernandez di situ? Kalau kita ingat lagi pada tahun 2001, Tan Sri Tony Fernandez telah membeli AirAsia dengan harga RM1. RM1. Semua terkejut. RM1 beli AirAsia? Okey. Pada 2001, Tan Sri Tony Fernandez dan juga partner dia lah, Datuk Kamarudin Meranun telah membeli AirAsia dengan harga RM1, dengan harga RM1, dan pada waktu itu AirAsia hanya ada dua pesawat dan lebih kurang 250 pekerja sahaja. Waktu itulah dengan hutang lebih 40 juta kalau saya tak silap lah. Okay. Kalau kita tengok sini macam tak logik. AirAsia satu company yang besar dengan ada pesawat dengan hutang yang banyak, tapi Tony Fernandez beli dengan harga RM1. Tak logik. Tapi dalam kontrak ini adalah satu balasan yang sah. Cukuplah sekadar kedua-dua pihak yang ada dalam kontrak itu mendapat manfaat daripada balasan masing-masing, tanpa ada unsur-unsur paksaan. Itu yang penting. Maknanya balasan, walaupun balasan itu dengan harga yang rendah, tapi sekiranya kontrak itu masuk dengan rela hati lah, tanpa ada unsur-unsur paksaan, balasan itu masih lagi dikira sebagai satu balasan yang sah. Mengikut Akta Kontrak 1950. Jadi kesimpulannya di sini,
setiap kontrak wajib disertakan dengan balasan. Tak kira lah sama ada executory, balasan tersempurna ataupun balasan lepas. Yang kedua, balasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang memasuki kontrak mestilah balasan yang sah di sisi undang-undang. Yang ini kita kena periksa balik lah. Apa balasan yang pihak satu lagi akan beri pada kita. Adakah ianya sah di sisi undang ataupun tidak. Dan yang ketiga, balasan mestilah mempunyai nilai. Dan nilai tersebut tidak sepenuhnya berpadanan dengan harga sebenar lah. Contoh kalau ada orang kaya lah, let's say kita dah kaya sangat, nak ada berpuluh-puluh biji rumah, kita nak jual rumah dengan harga RM10, terpulang, tak ada masalah, walaupun nilai sebenar jauh lebih rendah pada harga pasaran lah. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap anda semua mendapat manfaat berkenaan dengan elemen balasan dalam kontrak. Kita jumpa lagi untuk elemen-elemen yang lain pada masa akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Iman untuk lebih maklumat tentang perkongsian undang-undang, terutama undang-undang perniagaan.